Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Kita berjumpa lagi untuk sesi kali ini. Untuk kali ini kita dah pun masuk tajuk terakhir untuk bab 8 tingkatan 5. Di mana bahagian akhir ni kita akan lihat pada 8.3 Malaysia ke arah negara maju. Fokus kita pada hari ini satu je, iaitu wawasan 2020. So, cikgu harap kamu semua sihat bersama keluarga masing-masing dan jom bersama dengan cikgu kita pasak sejarah untuk wawasan 2020. Menyebut wawasan 2020 ni, wawasan 2020 ni memang tidak asing lah, kiranya kita ni membesar dengan wawasan 2020. Jadi, kita lihat sedikit tentang sejarahnya, di mana gagasan negara kita untuk menjadi sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Itulah dia wawasan 2020. Maksudnya pada tahun 2020, maksudnya tahun ni lah, tahun 2020, negara kita akan menjadi sebuah negara maju. Dan idea ni sebenarnya dicetuskan oleh Perdana Menteri pada tahun tersebut, iaitu Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad, iaitu pada 28 Februari 1991. Jadi inilah kita kata Tun Dr. Mahathir inilah yang menjadi pencetuslah yang kepada idea wawasan 2020. Jom kita lihat kepada matlamat. Matlamatnya adalah untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara industri yang maju dengan menggunakan acuan sendiri. Tapi kita setanding dengan negara maju yang lain. Tak adalah kita ikut sebiji bulat je daripada negara maju tu, tak. Kita guna acuan kita sendiri. Tapi kita nak mencapai sebagai sebuah negara industri yang maju. Jadi oleh sebab tu, dilihat di sini, kita ni kemajuan yang diharapkan ni, yang kita harapkan sebenarnya bukan macam negara maju di barat tau. Negara maju di barat ni, dia hanya menitikkan kepada kemajuan fizikal semata-mata. Tapi kita pula, kita nak menitik beratkan kepada kemajuan bersepadu. Ini yang kita kata, kemajuan bersepadu ni macam mana pula? Jom kita lihat. Kemajuan bersepadu ni sebenarnya dia berteraskan kepada apa? Okey, ada perpaduan rakyat, bermaksud kita nak mencapai negara maju. Bermaksud dalam waktu yang sama, perpaduan rakyat kita kuat. Politik kita stabil, bagi kestabilan politik. Ketinggian taraf hidup masyarakat, rakyat kita kata tinggi. Tak ada lagi yang kita kata yang melarat, hidup melarat ke apa. Dan yang keempat, kekukuhan nilai moral dan etika. Yang kelima, kekukuhan sistem kerajaan kita. Maksudnya sistem kerajaan kita ni kita kata sistematik lah, bagus lah. Yang kelima, yang keenam, ketinggian maruah bangsa. Dan yang akhir sekali adalah semangat yakin diri bangsa. Inilah yang kita nak blend sama-sama kan, untuk mencapai wawasan 2020. Dan kita tengok pula kepada 9 cabaran yang kita perlu capai. Kita ada 9 cabaran ni yang kita perlu capailah untuk menjadikan wawasan 2020 ni berjaya dicapai. Okey, yang pertama adalah untuk membina bangsa Malaysia yang bersatu padu. Yang kedua, membina masyarakat berjiwa bebas, tenteram dan berkeyakinan. Yang ketiga, memupuk dan membina masyarakat demokratik yang matang. Yang keempat, mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika. Dan yang kelima, untuk mewujudkan masyarakat yang matang, liberal dan bertoleransi. Okey, yang keenam pula, untuk membina masyarakat yang maju dan saintifik. Yang ketujuh, untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya penyayang. Dan yang ke-8 untuk menjamin masyarakat yang adil dan saksama ekonominya. Dan yang akhir sekali, cabaran kita yang ke-9 adalah untuk memupuk dan membina masyarakat makmur. Jadi ini dia ada 9 cabaran yang kita kena capai. Adakah kita capai? Itu persoalan yang cikgu lontarkan kepada kamu semua. Jadi tepuk dada tanya selera kan. Okey, itu dia.
Okey, jadi kita lihat satu persatu dalam macam mana kita nak capai dalam 9 cabaran tersebut. Kalau kita kata kita nak membina masyarakat Malaysia yang bersatu padu tu, sebab kita tahu satu padu ni, perpaduan ni adalah kekuatan sesebuah negara. Kalau kita tak bersatu padu, negara kita akan jatuh. Kan, sebab akan berlaku huru-hara. Sebab tu perpaduan ni sangat penting. Sebab tu kita mesti membina bangsa Malaysia yang bersatu padu. Okey, macam mana kita nak bina dia? Boleh diperkukuhkan melalui dasar-dasar yang kita telah pun laksanakan. Contoh, kita ada dasar pembangunan nasional, dasar bahasa kebangsaan, dasar kebudayaan kebangsaan, dasar pendidikan kebangsaan, di mana semua masyarakat rakyat Malaysia ni kita blend sama-sama kat situ kan, kita bersatu padu di situ. Okey, kemudiannya mewujudkan hubungan kaum yang sihat. Maksudnya tak adalah kita syak wasangka sesama kaum ni kan, kita sentiasa hormat menghormati antara satu sama lain, dan rakyat beridentitikan Malaysia diwujudkan. So tak adalah kita identiti ikut bangsa, kita beridentitikan negara kita, iaitu Malaysia. Okey, so kita lihat pula untuk cabaran yang kedua, membina masyarakat berjiwa bebas, tenteram dan berkeyakinan. Okey, dalam kita nak mencapai masyarakat berjiwa bebas, tenteram dan berkeyakinan ni, maksudnya kita mestilah sentiasa berfikiran terbuka. Kita juga mesti berkeyakinan diri, bangga dengan apa yang dicapai, dan kita mestilah gagah menghadapi pelbagai masalah. Bermaksud kita jangan lembek lah. Kita mesti kuat kat sini. Kan, barulah kita boleh berjaya dalam hidup. Apa je kita buat, kita mesti ada keyakinan diri, kita mesti bangga dengan apa yang kita capai, dan kita mesti kita kata kuat dalam kita hadapi sebarang masalah yang datang dalam hidup kita. Kan, itu jadi dia bebas, tenteram dan berkeyakinan, dan ini akan dapat memajukan bangsa dan mengangkat martabat bangsa lah. Dan musuh pun kita boleh tangkis dengan mudah. Kalau kita adalah sifat-sifat yang ada dekat atas ni. Yang ni yang kita kena terapkan dalam diri kita. Okey, kita tengok pula cabaran yang ketiga. Cabaran yang ketiga adalah memupuk dan membina masyarakat yang demokratik yang matang. Apa dia masyarakat demokratik yang matang ni? Demokratik ni apa? Kita negara demokrasi kan. So kita tengok pada di sini, memilih kebebasan untuk memiliki kebebasan untuk memilih kerajaan. Kita rakyat Malaysia kan, kita boleh memilih kerajaan. Kemudian rakyat pula berfikiran matang dan menggunakan hak demokrasi dengan sewajarnya. Jangan dia mengguna ke arah yang tidak elok pula, menabur fitnah ke apa. Tak. So kalau kita demokrasi ni, kita menggunakan secara matang, kita menggunakan secara rasional dengan sewajarnya. Dan perasaan tidak puas hati dan teguran kepada kerajaan kita boleh buat. Kalau kita tak puas hati ke apa, kita nak tegur kerajaan, kita boleh buat. Tapi kita mestilah teguran tu disalurkan mengikut saluran tertentu. Tak adalah kita memburuk-burukkan nama kerajaan kita ke pemimpin kita kan dekat media sosial ke apa, tak. Kan, jadi itu kita boleh buat teguran kita sebab kita yang bentuk kerajaan tersebut. Jadi kita sadullah kita punya teguran kita tu, apa yang kita tak puas hati tu kita luahkan dekat saluran yang betul, dan suasana mesra dan bersikap membina. So teguran kita tu mesti bersikap membina, bukannya menjatuhkan orang. Maksudnya itu yang kita kata masyarakat demokratik yang matang. Okey, kita pergi pula yang keempat, mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika. Apa pula bermoral dan beretika ni? Kan, so dengar je moral etika. Jadi apa? Kan. Jadi secara tak langsung, bila kita ada masyarakat kita ni, kita ada nilai moral dan etika ni, jadi kita perlulah seimbangkan dengan kemajuan fizikal. Maksudnya di sini kita mungkin hebat dalam teknologi ke apa, tapi adakah kita bermoral? Adakah masyarakat kita beretika? Jadi kita mesti seimbang. Jadi walaupun kita sebuah negara maju nanti, tapi masyarakat kita mempunyai moral.
masyarakat kita nanti mempunyai moral yang tinggi. Okey, jadi untuk nak memperkukuhkan benda ni, maka kalau kita rakyat Malaysia, kita patuh kepada agama, kita mengamalkan budaya dan tradisi yang cemerlang, kan, dan bila sistem pendidikan kita ni berkesan, dan institusi keluarga pun kita kata unggul. Maksudnya sini kita kata institusi keluarga ni akan menjadi pembakar semangat kepada ahli-ahli keluarga tu. Maka secara tak langsung kita kata institusi keluarga tu akan membina moral yang tinggi di dalam diri ahli keluarga tersebut. Jadi wujudlah, kita dapatlah mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika ni. Dan yang kelima adalah mewujudkan masyarakat yang matang, liberal dan bertoleransi. Okey, kalau kita sebut sini bermaksud kita mesti berfikiran rasional, tidak bertindak melulu, kita bebaskan diri daripada berfikiran sempit. Maksudnya apa? Kita berfikiran terbukalah dan kita sedia menerima perubahan dan pandangan orang lain. Ini penting. Kita jangan penting diri sendiri, kita mesti tengok juga pandangan orang lain. Dan kita juga di sini kita dapat lihat untuk mengukuhkan dia melalui perlembagaan negara, pengamalan sistem demokrasi, kita wujudnya parti-parti politik gabungan pelbagai parti. Kemudian kita ada dasar pendidikan kebangsaan, dasar kebudayaan kebangsaan atau bahasa kebangsaan. Itulah yang akan memperkukuhkan lagi masyarakat yang matang, liberal dan bertoleransi. Yang keenam, mewujudkan masyarakat yang maju dan saintifik. Maksudnya kat sini masyarakat yang progresif lah, di mana dia akan menyerap segala perubahan persekitarannya untuk bina kecemerlangannya. Jadi di sini masyarakat akan menguasai ilmu pengetahuan atau utamanya yang berasaskan sains dan teknologi. Bila menguasai ilmu pengetahuan ni, secara tak langsung ia akan dapat menjana produktiviti, malah amalan kreatif, kreatif dan inovasi juga dapat diterap di sini. Jadi kita adalah masyarakat kita yang buat R&D, research and development kan. Lepas tu ada masyarakat kita nanti yang ada suasana untuk mencipta benda-benda yang baru, ciptaan baru. Jadi ini secara langsung akan menaikkan imej negara juga. Yang ketujuh adalah membina masyarakat yang berbudaya penyayang. Masyarakat yang berbudaya penyayang ni kita lihat masyarakat kita yang bermuafakat, saling memahami, menghormati, bekerjasama, saling membantu, tidak individualistik, dan kita mesti letakkan kepentingan masyarakat dan negara tu lebih daripada kepentingan diri kita. Dan asas dia melalui kita patuh pada agama, kita ada nilai-nilai murni yang baik, kita ada institusi keluarga yang kukuh, maka ini akan menjadi asas kepada pembentukan yang masyarakat yang berbudaya penyayang. Dan yang ke-8 ialah menjamin masyarakat yang adil dan saksama ekonominya. Ini kita lihat dari segi pelaksanaan rancangan pembangunan 5 tahun. Kan? Selain daripada itu, kita ada rancangan pembangunan luar bandar, dasar ekonomi baru, kita dah cerita banyak sebelum ni pun, dasar pembangunan nasional. So secara tidak langsung, dasar-dasar yang dibuat ni, kita tengok semuanya ni adalah untuk ekonomi, membangunkan ekonomi masyarakat. Semuanya adil, pembangunan ekonomi ni adil, tak kira kaum, semuanya mendapat keuntungan yang sama. Jadi itulah yang kita kata yang menjamin masyarakat yang adil dan saksama ekonominya. Okey, manakala yang ke-9 pula ialah memupuk dan membina masyarakat makmur. Bila kita sebut masyarakat makmur ni maksudnya masyarakat yang mempunyai taraf hidup yang dah tinggi pada waktu ni. Jadi pada waktu ni kiranya kalau nak mencapai masyarakat makmur ni maksudnya hidup ni kita dah hidup mewah dah. Kita dah mempunyai taraf hidup yang tinggi. Malah pendapatan isi rumah kita pun pada tahap yang tinggi. Bila pendapatan isi rumah tinggi membawa maksud apa? Pendapatan negara pun akan tinggi jugalah. Jadi itu yang dikatakan dengan 9 cabaran tadi. Di mana kalau 9 cabaran inilah yang kita kena capailah untuk kita nak merealisasikan wawasan 2020. Itu je perkongsian yang boleh cikgu kongsikan bersama kamu dalam sesi kali ini. Dan cikgu harap perkongsian kita pada kali ini dapat kamu manfaatkan dengan sebaik mungkin.
Dan bagi cikgu, semoga usaha kita diberkati dan kejayaan milik kita semua. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like and share jika bermanfaat untuk kamu. So, sekian. Terima kasih. Kita jumpa pada sesi yang akan datang. Okay, bye.